Assalamualaikum dan selamat datang ke Haki Adnan Channel. Hari ni aku tak nak buat video panjang-panjang sangat. Okey, dan apa-apa pun jangan lupa share, like dan tekan subscribe channel saya Okey, untuk permulaan video ni aku nak tunjukkan ini adalah model Proton Satria Neo CPS 1.6 manual. Untuk versi manual pada ketika itu tahun 2009 ni, ini model tahun 2009. Pada ketika itu harga dia dalam 57,000 untuk versi manual. Kalau versi auto punya harga dia dalam mencecah dekat 60,000 pada ketika itu. Okey, untuk kereta Satria Neo ni, satu pesaing dia ada beberapa je. Dia tak banyak pada zaman tu. Zaman tu memang tak banyak kereta-kereta sport pushback macam ni. Yang pertama Suzuki Swift Sport, yang kedua Ford Fiesta. Okey. Yang kedua, tapi yang ketiga ni aku nak cakap Myvi kan, sebab Myvi masa tu 1.3 SE. Tak, bukan kategori itulah. Tu ala-ala King. Tapi yang ni adalah King of Handling yang sebenar ketika itu. Kalau tengok dia memang nampaklah dia punya fender besar gerabak ni. Fender, dua-dua fender. Lepas tu dia ada Allen key situ. Ala-ala bukan ala-ala, ni memang real Allen key tau. Dia pasang macam tu. Ni dia punya full spec bagi ni full spec Satria Neo tau. Dan untuk Satria Neo pula, ini adalah orang kata Satria generasi kedua. Sebelum ada Satria ni, dia ada Satria GTI. Satria GTI yang ketika itu memang legend kan, legenda lah. Bernadikan 1.8 engine GSR Mitsubishi. Ni engine Campro CPF. Dan Campro CPF ni pula dia macam seakan-akan macam teknologi dia sama macam Honda AVTEC. Jangan main-main tau. CPF ni ada sukses kejayaan sebenar Proton tau, engine ni. Kata dari segi kategori natural engine lah. Kalau yang turbo punya panggil CFE. Tengok daripada tepi ni memang agak maskulin dengan spoiler, bukan spoiler RT tahun ini, spoiler. Ini spoiler yang orang kata dia kekas untuk Satria Neo CPS. Pada ketika itu. Okey, sebelum ada baru aku ingat, ia ada satu lagi model untuk 2 pintu Proton ni, itu Proton Putra. Proton Putra tak ada dah masa ni. Kalau ada pun memang agak rare lah kat sini. Macam ni lah dia punya. Daripada segi exterior kereta ni memang nampak maskulin, nampak jantan, nampak gagah, nampak orang kata teguh. Sebab kalau kita tengok fender ni saja pun dah nampak macam bulky, memang nampak sado kereta ni. Dan kereta ni adalah daripada kategori segmen B tau. Segmen B, bukan segmen A, segmen B hatchback. Walaupun pendek tapi engine 1.6 memang compatible dengan body yang ringan ni. Lepas tu dia handling dia mantap. Aku tak boleh nak cakap lah. Aku pernah bawa dekat highway ni 160, 140 bukan highway dekat Karak tu, kona-kona tu memang tak rasa apa, memang lekat betul lah. Sebagai buktinya handling by Lotus lah. TPS 1.6. Ada exhaust kick kat tengah ni. Zaman tu kalau saya tengok ni memang sebenarnya tak berapa kena lah. Saya bukan favourite saya lah kalau kick tengah ni. Tapi tengok dia muffler dia, apa sama exhaust muffler dia. Lepas tu dia ada apa ni, diffuser kat sini. Diffuser plastik ni memang asas standard ni semua standard. Lepas tu ada reflector kat sini. Handling dia equivalent tu Lotus Exist Cup. Dia punya handling dia memang sedap, memang melekat betul dekat jalan. Kalau jalan bengkok ni. Ni memang aku rasa kalau anda nak bawa kereta Lotus, nak rasa akan kereta Lotus, aku prefer kereta ni lah, CPS ni, King of Handling. Nak rasa handling yang Lotus yang sebenar, ini dia Satria Neo. Bukan macam kereta passenger car yang lain Ia tak sama tau. Macam sebagai contohnya Azora, Proton Wajah, Proton Saga, Proton Persona. Dia tak sama tau dari segi handling dia. Sebab aku boleh cakap, sebab dia punya orang kata COG dia rendah sikit. COG, center of gravity. Sebab dia body dia rendah. Engine 1.6 CPS pula. Lepas tu ringan. Anda boleh imagine lah. Masalah yang Satria Neo sebelum kehadiran CPS ni, dia pakai engine Campro IAFM Plus tu, dia masalah utama kereta tu adalah terlalu oversteer. Sebab engine 1.6, lepas tu dia oversteer. Lepas tu kalau kereta yang model sebelum ni mudah terbalik kereta tu. Itu masalah untuk model yang sebelum dia. So untuk model CPS insya-Allah tak ada masalah. Totally improve lah pada pendapat aku.
Okey, ni dia tepi macam biasalah, ada fender semua. Sorry ada orang kata ada bekas-bekas cala sikit. Good year, okey, asal good year. Okey, 195 50 R16. Okey, dari segi tayar pula aku boleh cakap ni, untuk Satranio ada dua brand sahaja yang orang kata compatible dengan orang kata power dengan torque kereta ni, iaitu dari segi tayar adalah satu untuk model brand pertama Goodyear, yang kedua Continental. Dua tayar saja yang recommend bagi aku. Sebab yang paling terbaik adalah Continental lah untuk tayar ni, sebab ia lebih balance dan lebih grip. Sebab tapi kawan ni pakai Goodyear tapi opsi okey lah. Ni dia ada orang kata fender yang ada Allen key kat sini. Memang cantik. Memang nampak orang kata nampak bulky sangat, nampak macam teguh sangat. Ini yang versi manual yang kawan saya punya, ada yang versi auto. Okey, kalau untuk versi auto ni pada pendapat saya dia fuel consumption dia agak kuat sikit, tak elok sebenarnya. Ni manual ni kita kira orang kata jimat lah kepada ketika itu. Kalau ikutkan kira-kira dalam 14 km per liter. Okey. Dan kalau kita tengok kan ada fake apa? Ada fake screw ni dekat. Aduh lah. Memang kelakar lah kalau kita tengok ni. Ada. Ni fake ni tempat penutup minyak ni. Okey, satu ini adalah horn ni. Inilah ori spoiler tau. Ni spoiler, bukan apa spoiler i3 Ini adalah spoiler yang orang kata direka khas untuk Satranio CPS. Selepas ni Satranio CPS baru ada keluar Satranio R3. Okey, mari kita masuk dalam. Untuk kereta ni dia ada dua pintu ni kan. Okey, pintu ni boleh kata agak berat juga ni. Berat. Dia rasa macam oi, berat gila. Okey, kalau untuk yang okey, nampak tak? Inilah punya dalam dia. Dia ada stitching warna merah. Pada kereta kau memang nampak sporty lah. Dia ni ala-ala bucket seat ni. Semua warna merah. Memang cantik lah. Dulu pada ketika itu memang cantik lah orang kata. Nampak macam sporty, nampak rasa maskulin. Dan kereta ni memang sesuai untuk lelaki yang berjiwa jantan. Betul-betul berjiwa jantan, sila pakai manual. Dan perempuan juga sesuai juga. Kalau perempuan yang berjiwa maskulin, ada juga yang perempuan macam tu. Inilah kata interior Satranio CPS 1.6 manual. Okey, kereta tak ada push start button kecuali kalau anda ambil Satranio RT Lotus Edition yang kereta Datuk Rosyamno punya. Tu lain cerita. Masih pakai kunci macam biasa. Okey, mari kita masuk dalam. Okey. Dan aku bercakap dan minta maaf lah sebab dia indikator ni tak betul. Okey, so kita boleh nampak minyak range dia 97 km. Dan sebenarnya untuk maklumat anda, ini punya mileage ni tak betul sebenarnya. Mileage sebenar saya anggarkan dalam 60,000 macam tu lah, 60,000 dekat hampir 70,000. Sebab dia punya owner ni dah tukar meter dia, meter cluster ni. Okey, dia punya display macam ni lah. Biasa je, dia tak ada macam color-colorize punya, tak ada. Ni biasa punya. Okey, masih standard lagi Blaupan. Audio bagi aku biasa-biasa, tak ada bunyi bass yang tak adalah bass yang mantap-mantap, tak ada, biasa je. Audio potong masa ketika itu bukan yang terbaik bagi aku. Ni dia punya ni lah aku suka ni. Dia punya manual gear knob ni. Dia punya cantik, dia punya Allen key fake ni. Dia nampak seakan nampak agresif kat sini. Nampak macam racing punya ni. Malah memang cantik lah. Memang cantik. Tak ada balutan kulit, tak ada. Okey, ini handbrake masih macam biasa, conventional punya. Okey, ini power window 2 sebab 2 pintu. Okey, ni adjustable untuk side mirror. Okey. Okey, ini knob blower aircon, temperature. Ini temperature, ni blower aircon. Ini okey, ni punya option nak aircon nak kat badan, dua kaki, satu kaki satu depan ke kaki saja. Macam biasa. Semua tak ada orang kata
Tak ada butang pelik-pelik. Ni sama simple je. Kalau kat belakang ni untuk ketinggian 170 cm tidak recommend. Memang untuk 160, 165 badan saya Asia okey lah, boleh di acceptable lah. Dia sempit sangat lah dia punya ruang kaki ni. Dari segi ergonomik dia punya kursi ni, pada pendapat aku lebih selesa daripada Proton Saga aku. Lebih selesa. Lebih supportive. Seat dia lagi ni seat dia punya belakang ni lagi lebar. Dia punya seat dia lagi lebar. Dia punya seat dia punya tu, dia punya panjang tu. Lebih lebar daripada ni. Maklumlah dia kereta Saturn kan kategori segmen B, bukan segmen A dekat awal. Okey, so inilah dia punya. Okey, ni punya ni lah. Orang kata service information kat sini. Nampak tak? 60,676. Menentukan actually 140,000. Inilah bacaan sebenar. Kita tengok kat sini. Bukan kat sini ni yang sebenar. Okey, mari kita tengok apa dia punya first tempat duduk belakang macam mana. Okey. Macam itulah. Okey, lepas tu kita ambil ke ni. Tarik ke depan. Kita duduk belakang macam mana. Okey. Okey, dia kalau ikutkan ruang kaki. Kejap Okey, ini posisi kedudukan kursi saya. Okey, dia punya leg room dia macam ni lah. Dalam sederhana je, ngam-ngam. Kalau nak jalan jauh, bagi saya maksimum dalam 3 jam okey. Boleh diterima lagi lah. Cuma kalau untuk berbadan tinggi, memang naya lah. Agak sempit juga. Lepas tu seat dia agak tegak. Seat dia memang agak tegak. Okey, inilah dia punya interior dia macam mana. Dia simple je, tapi dia punya yang penting kereta ni memang fokus untuk power, handling, performance nak potong. Nak rasa punya grip jalan ni. Kereta ni memang sesuai lah. Sesuai sangat kereta ni. Untuk orang muda sangat sesuai. Okey, ini adalah ruang luggage untuk bahagian belakang kereta ni. Okey, dia punya bonet belakang ni bagi aku memang agak sempit lah, dalam 200 liter macam tu, 200 lebih macam tu. Okey, untuk kategori kereta ni bagi aku sesuai untuk satu luggage bag sahaja. Satu luggage bag ataupun 2 luggage bag susun macam ni. Tapi seeloknya kalau bawa ramai-ramai ni, bawa 5 orang macam tu, better bawa beg yang lembik-lembik lah, yang orang kata beg macam beg biasa-biasa punya. Tak boleh pakai luggage bag macam ni. Sebab dia ruang dia agak limited sangat lah. Sangat limited, sempit. Lepas tu okey, kalau kita tengok bawah ni ada apa, ada tayar spare macam biasa. Macam ni lah dia punya ruang belakang dia. Tapi kalau kereta untuk santai-santai, untuk orang muda bawa seorang, untuk student, aku recommend kereta ni lah. Nak jalan jauh. Memang performer wise terbaik. Okey, lepas aku buka bonet ni. Okey, ini adalah engine layout bagi Campro CPS Campro 5 Weekend Yang tengok dia ada warna merah punya. Okey, dia punya engine ni adalah double overhead cam. Punya horsepower dia 125 horsepower pada RPM 4500. Dan dia punya torque dia, punya nilai torque dia ni kalau kategori ni paling tinggi lah, 150 Nm. 150 Nm at 6500 RPM. Dia punya ni, kalau kereta ni dia punya pick up dia sangat bagus. Ni kalau kategori Campro CPS ni adalah orang kata kejayaan terakhir bagi kategori family Campro. Untuk natural engine lah. Selepas itu baru dia keluar Campro TFE punya engine yang aku kata berkonsepkan turbo. Sebelum ada Campro CPN ni, ada banyak Campro lah. Anda boleh tengok video dekat Dr. Hasbullah. Campro, ada Campro mula-mula Campro pada Gen 2, lepas tu Campro IAFM, IAFM Plus, lepas tu baru CPS. Okey, Campro CPN ni kalau anda nak tahu, dia bukan pada Satria Neo je, ada pada Gen 2 H-Line, lepas tu pada Azora CPS punya. Dan seterusnya pada Wajah pun ada. Yang pakai Nadi kan Campro CPS ni. Campro CPN ni memang dia punya teknologi dia seakan-akan kata setara dengan Honda iVTEC lah, dia punya teknologi. Sebab dia punya cam tu, dia boleh mengubah valve tu
pada keadaan tertentu, pada kelajuan. Bila laju tu dia buah tu dia akan orang kata ada variabel lah. Dia ada lock dekat tu, ada lock pin dekat situ pada rocker arm ke apa ke. Dekat situ dia akan ubah dia punya tu. Biar kata valve buka tutup. Dia punya volume tu berapa. Okey, yang ni adalah orang kata ni. Ni yang teknologi terbaru yang improvement daripada AFM Plus, dia panggil VIM, variable intake manifold. Nanti nak kasih dia bagi angin dia memang boost up dia punya power engine ni. Angin dia akan sedut masuk dalam intake ni. Okey, untuk kereta ni dah kalau ikutkan lingkungan dah 12 tahun. Okey, sepanjang kereta ni kereta ada ni kereta ni dah pernah servis dia punya yang pertama. Okey, clutch upper pump dengan lower pump untuk clutch ni. Okey, yang tu semua dah tukar. Lepas tu dia punya mounting dia dia punya apa, absorber mounting, top absorber mounting ni tu baru dah tukar. Tu kalau selepas 5 tahun tu faham lah dia punya potong ni macam ni lah. Banyak benda kena tukar. Lepas tu dia punya kata lower arm semua, everything semua dah tukar. Lower arm sebelah kiri dah tukar. Lepas tu aircon, cooling coil dah tukar. Banyak benda dah tukar. Tapi engine so far tak ada masalah lagi. Engine over tu gearbox pernah sekali tukar gearbox. Saya tak tahu apa benda isu. Dah tu gearbox dah tukar semua. Okey. Tapi sistem cooling, engine, radiator, condenser semua okey. Tak ada masalah setakat ni. Tu itu je lah aku boleh penjelasan. Okey, siapa nak beli tu boleh PM kat bawah nanti saya akan letak nombor telefon. Okey, dia punya condition dia bagi aku masih terbaik lagi. Boleh, maknanya kalau anda nak beli, just orang kata bayar, drive, itu saja. Boleh dah nak pergi jalan jauh. Sebab kereta ni dah semua TikTok dah semua, everything dah semua dah tukar. Okey, Satria Neo CPS 2009 warna hitam, transmisi manual bernadikan CPS. Saya buka harga 20,000, tapi boleh nego lagi. Okey, kereta ni memang untuk officially untuk jual. Okey, lagi apa-apa untuk komen, suggestion untuk video seterusnya untuk saya review, boleh komen kat bawah Okey, kesimpulan di sini bagi aku kereta ni sesuai untuk orang yang berjiwa maskulin, gadis-gadis yang berjiwa maskulin pun sesuai juga. Untuk orang yang lepasan SPM ke, lepas dapat kerja ke, masa dalam orang kata masih dalam belajar dekat EU ke, ni masih sesuai untuk kereta ni. Golongan-golongan macam ni, sebab kereta ni memang orang kata memang tengok berjiwa, nampak teguh kereta tu. Nampak sporty. Nampak dah dia punya design dia memang cantik. Siapa dah tak nak kereta ni. Kereta ni agak rare sebab semua standard, sport ring standard, everything semua standard, tak ada tukar apa-apa, semua barang standard. Standard itu indah. Tapi kalau nak beli di Satria Neo R3 Lotus Edition tu mahal sangat. Itu yang barang rare lah. Boleh tengok video Datuk Rosamno. Sebab kalau yang R3 Lotus Edition, dia punya beza dia punya suspension dia pakai All-Link. Lepas tu brake disc dia pakai AP Racing. Lepas tu dia ada apa dia punya tuning pun, camshaft pun dah lain dah. Dan baru aku nak beritahu ni, kereta ni ada 4 brake disc 4 brake disc. Cekaman memang grip lah. Okey, itu saja pengenalan video ni. Okey, apa-apa jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Kalau ada sebarang komen bagi nak buat video review apa, kalau pasal potong ni boleh komen kat bawah. Itu saja. Assalamualaikum.